Antara paparan menarik hari ini, UMNO persoal tindakan muda bantah pengampunan Najib. Orang Perikatan Nasional guna portal Fitnah.T. Pembahagian kerusi boleh bawa perpecahan. Hadi Awang sama ke ahli dengan Ika Seluang. Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad menyambut baik jemputan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk bertemu dan berbincang supaya tidak lagi akan ada kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain. Beliau sangat bersetuju dengan saranan Zahid perlunya berfikiran sebagai pihak kerajaan, bukannya masih dalam kepompong pemikiran pembangkang. Katanya dalam satu kenyataan sebagai kerajaan kita akan memberikan fokus untuk membantu rakyat bagi menghadapi peningkatan kos sara hidup dan menghasilkan pentadbiran yang bersih dan cekap. Bolehlah saya sampaikan rayuan peserta program Kesedar di Rantau Manis, Gua Musang dalam pertemuan itu. Program ini dihentikan kesedar dan peserta memohon keputusan itu dikaji balik. Dalam masa sama, bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu turut menyambut baik kenyataan Zahid agar pemimpin blok kerajaan memberikan tumpuan kepada persamaan antara mereka, bukannya menonjolkan perbezaan. Katanya, saya setuju sangat dengan syair ini kerana tiada manfaat bila dikorek perbezaan antara kami. Malahan ianya boleh mendatangkan mudarat kepada kerjasama yang diusahakan. Persamaan antara kami adalah perjuangan untuk menghasilkan masyarakat madani, menyokong politik rahmah dan berusaha membantu golongan miskin dan memasukkan wujudnya golongan miskin tegar. Sambil itu, perjuangan menentang ekstremis agama dan kaum yang dibawa Perikatan Nasional perlu juga diutamakan. Sebelum ini, bekas ahli Parlimen Shah Alam berkenaan merayu agar Yang di-Pertuan Agong menolak pengampunan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Ahli Dewan Undangan Negeri Rengit, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi berkata, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda tidak perlu meminta maaf seperti Parti Amanah Negara mengenai pernyataan yang dikeluarkan berkaitan isu pengampunan Najib. Ahli Majlis Tertinggi UMNO itu juga mempersoalkan Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman sama ada partinya benar-benar suci susulan kenyataan berhubung bantahan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Muhammad Fuad berkata ini kerana Muda bukan rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan. Katanya tidak perlu minta maaf macam Parti Amanah. UMNO tidak akan tersinggung dengan Muda. Parti Muda turut bantah pengampunan Najib. Muda siang-siang lagi cakap tidak akan minta maaf pada UMNO. Muda dalam kenyataan mereka menyatakan pendirian supaya lembaga pengampunan menolak permohonan pengampunan dikemukakan ke atas Najib. Kenyataan menerusi Jawatankuasa Eksekutif Pusat Muda memberitahu parti itu akan menentang sebarang usaha ke arah pengampunan Najib. Jawatankuasa itu menyifatkan Najib sebagai kleptokrat kerana membawa kesusahan kepada negara dan pengampunan terhadapnya akan memberi mesej salah kepada rakyat Malaysia. Sejak kebelakangan ini muncul trend sewa diri di Twitter dengan cara si pemberi servis menawarkan perkhidmatan sebagai peneman raya dengan caj bayaran serendah RM100. Perkara ini biarpun pada awalnya dimulakan sebagai jenaka, namun semakin ramai yang berminat dengan servis sewa diri, terutama wanita yang akan berpura-pura menjadi kekasih secara berbayar. Bagaimanapun, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad tampil memperjelas bahawa trend yang dikatakan sekadar suka-suka itu adalah haram di sisi agama Islam. Lebih-lebih lagi apabila mengenakan sejumlah bayaran tertentu. Ini kerana Muhammad Syukri berkata, Islam melarang umatnya membuat perkara yang tidak mempunyai makna dan sia-sia. Jelasnya, walaupun perkara itu dibuat sekadar suka-suka, namun sekiranya ia dilarang dalam agama, maka hukumnya haram. Masyarakat gemar memandang perkara ini tidak serius, tetapi jika dibiar terlalu lama, ia akan menjadi barah dalam masyarakat. Pada 27 April lalu, tular di media sosial mengenai trend menyediakan perkhidmatan teman beraya dan kekasih lakonan oleh segelintir masyarakat di negara ini. Perkhidmatan yang diiklankan dengan bayaran serendah RM100 menerusi ucapan di Twitter itu juga mengundang rasa tidak senang ramai pihak dan disifatkan seakan menjual maruah diri. Dalam pada itu, menurut Muhammad Syukri, masyarakat khususnya golongan muda perlu peka dan cakna dengan ajaran Islam dan menjadikan sumber agama sebagai rujukan. Kata beliau, justru media cetak dan elektronik memainkan peranan bagi mendidik masyarakat dan menggunakan pendekatan dakwah agar mereka tidak terus hanyut dengan perkara yang tidak memberi sebarang faedah.
Pada pendapat saya, tindakan undang-undang atau enactment boleh dicabar dan merupakan langkah terakhir. Namun, pendekatan kesedaran serta dakwah lebih berkesan mengajak mereka ke arah kebaikan. Sebuah portal hiburan yang dinasihatkan oleh penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza agar tidak memanjangkan berita palsu akhirnya terbongkar mempunyai kaitan dengan Perikatan Nasional. Difahamkan, pemilik bersama rotikaya.com, Hamzi Hambali merupakan Ketua Penerangan PN Parlimen Seremban. Identiti siapa di sebalik portal yang menyiarkan laporan kononnya Siti tidak sangka rumah terbuka Aidilfitri menjadi bajes politik itu dibongkarkan warganet di media sosial. Laporan itu kemudiannya dipadam selepas Siti sendiri menafikan bahawa beliau yang memuat naik hantaran tersebut. Tegas Siti, jangan panjangkan berita palsu, saya tidak pernah buat kenyataan itu. Dalam alasan pengguguran laporan itu, portal terbabit hari ini menerusi siaran bertajuk gara-gara posting FB fake Tok T, berita palsu tersebar, mengaku terpedaya dengan hantaran palsu yang disunting menggunakan nama akaun rasmi Facebook penyanyi itu. Posting berita palsu itu juga telah disebar merata-rata dan meyakinkan bahawa posting tersebut posting sebenar, menyebabkan ramai yang terpedaya termasuk kami pihak Roti Kaya. Dengan ini, kami dengan rendah hati memohon maaf kepada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan kami akan pastikan perkara ini tidak akan berlaku lagi. Sementara itu, Hamzi pernah mengaku amat kecewa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan sebarang keputusan proses pembahagian kerusi antara parti dalam kerajaan perpaduan perlu dibuat atas faktor kesaksamaan dan kebolehmenangan calon itu sendiri. Ini kerana katanya proses itu tidak boleh dilakukan secara terkopoh-kopoh kerana ia akan mengakibatkan kesan yang negatif terhadap parti komponen dalam kerajaan. Soal yang kami utamakan adalah bagaimana pembahagian kursi itu bukan saja dibuat atas rasa kesaksamaan, tetapi tentang kebolehmenangan. Maka apa yang dilakukan oleh parti-parti di dalam kerajaan perpaduan adalah mengadakan perbincangan di antara Barisan Nasional dan PH dahulu. Apabila perbincangan di peringkat negeri ini dimuktamadkan, maka ianya akan dibawa di peringkat nasional di mana pengurusi gabungan pada parti komponen PN dan PH akan meneliti untuk memuktamadkannya setelah perundingan dilakukan dengan presiden-presiden parti-parti komponen di dalam PN dan juga di dalam PH. Maka kita tidak akan membuat keputusan terkukuh-kukuh kerana kita merasakan bahawa bukan saja soal kemenangan atau kebolehmenangan tetapi soal penerimaan oleh para pengundi dan juga likability, iaitu seseorang calon yang disukai dan sesuai dengan cita rasa pengundi di kawasan-kawasan berkenaan. Sementara itu, Ahmad Zahid memberitahu kerajaan perpaduan masih mempunyai masa agak panjang untuk memuktamadkan rundingan pembahagian kursi itu. Kita mempunyai masa yang agak panjang, mungkin sehingga bulan Julai atau awal Ogos untuk kita menghadapi kempen pilihan raya secara resmi. Maka tindakan yang tidak terkukuh ini kita lakukan bagi mengelakkan sebarang tembungan ataupun sebarang permasalahan apabila calon-calon yang dipilih itu tidak dapat memberikan kemenangan dalam pilihan raya negeri. Dia turut mengingatkan bahawa parti komponen dalam kerajaan perpaduan agar tidak boleh mengambil ringan cabaran untuk PRN, terutamanya di Selangor. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengingatkan ahlinya supaya mencontohi spesies ikan seluang yang memakan umpan lalu meninggalkan mata pancing yang kosong menjelang pilihan raya negeri akan datang. Ahli Parlimen Marang itu berkata sifat ikan seluang adalah spesies ikan kecil yang paling dibenci oleh kaki pancing. Katanya ia hanya memakan umpan dan meninggalkan mata pancing sahaja kerana saiznya yang kecil sebelum sempat dimakan oleh ikan besar yang mahu ditangkap.
Katanya, adapun ikan besar yang rakus memakan umpan mestilah mudah ditangkap kerana pelahap sehingga termakan mata pancing. Akhirnya, ia dimasak atau dijual untuk dimasak menjadi makanan. Menurut Abdul Hadi, bekas Musyida Ampati itu, almarhum Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat juga sudah mendidik rakyat Kelantan dengan kata-kata yang terkenal iaitu bagi gula kacau, bagi kain pakai, bagi duit ambil namun tetap undi bulat. Katanya, bersama slogan ini PAS berjaya menawan Kelantan dan mempertahankan sehingga berjaya menawan Terengganu dan Kedah serta akhirnya Perlis. PAS berjaya menegakkan sebuah kerajaan yang bersih daripada penyakit rasuah. Walaupun terbatas kewangannya namun tetap teguh memerintah. Tambah beliau, PRN di 6 negeri nanti sebagai ujian keinsafan sebagaimana yang dibuktikan dalam pilihan raya umum ke-15. Katanya sekalipun anak muda yang dianggap mentah belum sempurna pelajarannya tetapi meletakkan akalnya dijunjung di kepala, menegakkan maruah agama, umat dan negara mengikut acuan Allah dan meletakkan harga diri manusia berpandukan akal dan kebijaksanaan yang tidak boleh dibeli dan ditipu dengan mudah. Dalam pada itu, ada kalangan mereka yang berilmu dan berijazah berjela-jela panjangnya dan banyak senarai gelarannya tetapi meletakkan akal ke dalam perutnya. Sifat yang tidak sepatutnya berada pada orang-orang yang beriman. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.